Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kepada siapa yang baru first time jumpa channel ni, bolehlah tolong saya dengan tekan butang subscribe. Pada siapa yang dah subscribe, saya nak ucapkan ribuan terima kasih. Jadi hari ni KWSP dah keluarkan syarat-syarat untuk pengeluaran air sinar. Jadi saya nak bincang sikit lah. Kita baca semula apa syarat-syarat dia dan kita bincang dalam video kali ni. Okey, dia ada keluarkan air sinar ni untuk dua kategori. Untuk siapa yang layak untuk apply air sinar pengeluaran ni, basically ada yang boleh keluarkan 10,000 dan ada yang boleh keluar sehingga tak silap saya dalam 60,000. Betul tak 60,000? Nanti kita cek semualah. Kita tengok dulu kategori pertama, siapa yang layak untuk dapat keluarkan air sinar ni ya. Kategori pertama, saya bacakan dulu. Kategori pertama, mereka yang layak termasuk ahli yang bekerja di sektor formal, yang bekerja sendiri, maksud dia yang menyaga dan sebagainya, ataupun menyaga lah, basically yang bekerja sendiri ni, yang bekerja di dalam sektor ekonomi gig. Tak silap saya, ekonomi gig ni adalah macam e-hailing, grab driver, apa-apa semua tu lah, yang food panda dan sebagainya, yang sudah lama tidak mencarum. Basically yang tak mencarum ni tak bekerja dengan majikan lah. Mungkin dia bekerja sebagai macam grab food, food panda, ataupun menjaga tepi jalan. Yang tu dah tak mencarum lah, dia tak ada majikan kan. Yang hilang pekerjaan, ya, mungkin diberhentikan kerja. Jadi bila dah diberhentikan kerja, tak ada lagi lah caruman dalam KWSP. Jadi KWSP dia boleh check lah siapa yang dah diberhentikan kerja. Dengan bila dia berhenti kerja, tak ada caruman, maksud dia boleh lah diterima kan. Suri rumah atau yang diberi cuti tanpa gaji, suri rumah boleh. Dan siapa-siapa yang diberhentikan yang diberi notis cuti tanpa gaji, dia dapat notis cuti tanpa gaji. Okey, yang ni adalah kategori yang pertama. Okey, bagi kategori ini kita tak perlu ada apa-apa dokumen sokongan. Tiada dokumen sokongan diperlukan, jadi tak perlu hantar apa-apa dokumen bukti. Kelulusan secara automatik berdasarkan data dalaman KWSP. Jadi KWSP dia just check je lah data kita, caruman kita. Kalau kita tak dapat 2 gaji berturut-turut, kalau kita tak mencarum 2 bulan berturut-turut, maksud dia kita ni dalam kategori yang pertama lah. Okey, yang ni ahli hanya perlu memohon secara dalam talian melalui air sinar KWSP mulai 21 Disember 2020. Jadi 21 hari bulan ni baru boleh apply secara online saja. Tak perlu hantar dokumen, just apply. Kita nak keluarkan duit yang maksimum 10,000 tu. Pembayaran untuk ahli yang layak akan bermula dari pertengahan Januari 2021. Jadi duit yang kita apply tu hanya start dibayar pada Januari 2021. Yang tu pun bukan terus dapat 10,000. Tak silap saya untuk bulan pertama dia akan dapat 5,000 dulu. Lepas tu bulan seterusnya untuk 6 bulan dia akan dapat sedikit-sedikit sehinggalah cukup. Sehinggalah cukup yang 10,000 tu lah. Maksudnya bulan pertama 5,000, bulan kedua mungkin 1,000, bulan ketiga mungkin 1,000, sehinggalah cukup 10,000 untuk bulan ke-6. Itu untuk kategori yang pertama. Jadi adakah anda dalam kategori pertama? Kalau anda bukan kategori pertama, mungkin anda dalam kategori kedua pula. Kita tengok pula apa pula kategori kedua ni. Kategori ini adalah untuk ahli yang masih bekerja tetapi mengalami pengurangan pendapatan keseluruhan sebanyak 30% dan ke atas. Dan allowance atau pemotongan tuntutan kerja lebih masa selepas 1 Mac mana berkurangan. Okey, baru saya faham. Okey, maksudnya kategori 1 ni
yang sepatutnya yang dah hilang kerja lah ataupun bekerja sendiri. Kategori kedua ni adalah orang yang ada pengurangan 30% gaji ataupun ke atas selepas 1 Mac 2020. Yang tu kategori 2. Yang ni silap sikit saya rasa dia punya kenyataan media ni. Okey, untuk kategori 2 ni. Kategori kedua ini adalah untuk ahli yang masih bekerja. Dia masih ada kerja tetapi mengalami pengurangan pendapatan keseluruhan sebanyak 30% dan ke atas. Dia masih bekerja dan bergaji tapi dia ada pemotongan gaji 30% ataupun ke atas. Dan allowance, gaji ataupun allowance lah. Ataupun OT pun boleh juga selepas 1 Mac 2020. Yang mana pengurangan tersebut hanya boleh dikenal pasti melalui dokumen yang diberikan. Okey, untuk kategori 2 ni dia perlu ada dokumen sokongan. Mungkin dari segi payslip ke, tunjukkan bukti bahawa dia ada pengurangan gaji ataupun surat sokongan daripada majikan. Yang tu kena check lah. Yang penting ada bukti lah kan. Dan saya rasa KWSP pun dia akan double check dengan percentage yang orang kata apa, majikan carum dan pekerja carum lah setiap bulan yang kebelakangan ni. Jadi dia tahulah ada pengurangan gaji ataupun tak ada kan. Okey, untuk melancarkan proses pengesahan, KWSP memerlukan dokumen sokongan daripada ahli iaitu ada dua dokumen sokongan yang dia beritahu. Slip gaji sebelum dan selepas pengurangan pendapatan. Maksudnya kita akan tunjukkan kepada KWSP sebelum pengurangan dan selepas pengurangan gaji kita tu. Nombor 2, notis pemberhentian atau pemotongan allowance atau tuntutan kerja lebih masa. Kalau ada majikan dia keluarkan email, kita boleh print out sebagai bukti lah yang kita ni ada pemotongan gaji, allowance ataupun OT. Jika dokumen di atas tidak boleh dikemukakan, sebarang dokumen sokongan lain seperti penyata bank atau surat pengesahan majikan akan diberi pertimbangan. Kalau dua dokumen tu tak boleh, dia boleh kau terima penyata bank atau surat pengesahan majikan. Kita minta surat daripada majikan lah yang kata kita ni dah kena potong gaji dan sebagainya. Akan diberi pertimbangan. Belum finalize lagi lah. Bagi kategori ini, ahli boleh memohon secara dalam talian melalui iSinar KWSP mulai 11 Januari 2021. Jadi untuk kategori pertama boleh apply pada bulan Disember ni, 21 hari bulan. Untuk kategori kedua yang masih bekerja yang kena potong gaji tu, maksudnya yang kategori pertama yang hilang kerja, yang bekerja sendiri tu lah, 21 Disember ni dah boleh apply iSinar. Tapi untuk yang masih bekerja tapi ada pemotongan gaji dan sebagainya, yang tu dia hanya boleh apply pada bulan Januari, iaitu pada 11 Januari 2021. Okey, lepas tu dia kata pula jumlah kelayakan ni, dia nyatakan jumlah kelayakan iSinar ni. Dia tertakluk kepada beberapa syarat lah. Iaitu ada dua yang ada dua syarat untuk jumlah kelayakan kita nak keluarkan duit. Yang pertama sekali, ahli yang mempunyai baki 100,000 dan ke bawah akaun satu. Dia ada kurang 100,000, mungkin dia ada 20,000 ke 30,000, dia boleh buat pengeluaran maksimum RM10,000. Kalau dia ada 100,000 ke bawah, dia boleh keluarkan 10,000 je, tak boleh lebih daripada tu. Pembayaran macam saya kata lah, bulan pertama dia akan bagi pada bulan Januari tu, tak silap saya dia bagi 5,000. Lepas tu dalam masa 6 bulan akan datang dia akan bagi 1,000 kot lebih kurang, sehinggalah 10,000 tu habis diberi. Okey, yang ni lah kebanyakan orang biasa yang akan jatuh kategori jumlah kelayakan ni, sebab ialah tak ramai yang ada jumlah KWSP akaun 100,000 ke atas. Jadi just boleh keluarkan 10,000 lah. Untuk kategori untuk jumlah kelayakan iSinar yang B ataupun yang kedua, baki dia lebih 100,000 dalam akaun satu. Yang ni kebanyakannya mungkin golongan M40 ataupun T20 lah kan. Jadi dia boleh membuat pengeluaran maksimum 10% atau 60,000, yang mana lebih rendah. Ini untuk akaun satu. Jadi pembayaran akan dibuat dalam tempoh 6 bulan juga. Bayaran yang pertama
maksimum 10,000. Dalam masa 6 bulan dia akan bagi bakilah sehingga maksimum 60,000 tu lah. Mungkin bulan pertama 10,000, bulan kedua 10,000, bulan ketiga 10,000 dan seterusnya hingga habis 60,000 lah. So, adakah anda termasuk dalam kategori-kategori itu? Yang itulah menjadi persoalan. Jadi anda boleh komen dekat ruangan komen ni, apa pendapat anda tentang syarat-syarat ni. Basically ada 2 je kategori. Siapa yang dah dibuang kerja, siapa yang bekerja sendiri, siapa yang dah 2 bulan berturut-turut, minimum bulan bulan Oktober dengan November tak ada caruman, jadi dia layak untuk apply. Ataupun kategori kedua, iaitu dia masih dapat gaji tapi dia punya gaji kena potong 30% dan ke atas, bermula 1 Mac 2020. Jadi apa saya nampak ni, kebanyakan golongan yang terjejas ni insya-Allah macam boleh dapat lah keluarkan 10,000 tu. Minimum kan 10,000 kan. Tapi siapa yang tak berapa terjejas, dari segi gaji tak dapat buktikan, yang tu lah yang jadi masalah untuk dia tak boleh nak keluarkan duit. Maksud dia, biarlah gaji dia kalau still tak ada apa pengurangan, dia tak dibenarkan keluar jugalah gaji tu. So, apa pendapat anda tentang syarat-syarat yang iSINA ni? Boleh komen di bawah. Adakah anda dalam golongan yang boleh dapat keluarkan iSINA? Pun boleh komen dekat bawah. So, itu saja saya nak kongsi untuk hari ini. Semoga info ni dapat memberi manfaat. Kita share sama-sama. Apa-apa anda boleh komen di ruangan komen. Kalau boleh, tolong support saya lah dengan subscribe channel saya ni. InsyaAllah saya akan buat lagi banyak konten-konten yang dapat membantu, ataupun info-info semasa yang dapat membantu anda sehari-harian lah. So, semoga kita berjumpa di video seterusnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum dan bye-bye.